duduk tu, yang kat bawah tu. Okey, itulah saya. Kecil-kecil je. Nah, kenapa saya tunjuk anda gambar ni? Sebab saya nak kongsikan dengan anda masa waktu saya first time. Okey, first time berminat dengan perniagaan. Nak tahu tak bila? Masa tu kan masa sekolah menengah, masa dalam form 2, form 3 macam tu. Dan saya teringat lagi kan, waktu tu kan kita budak sekolah lelaki kan, semuanya nakal-nakal. Dan dalam kelas waktu tu, mata pelajaran agama, tak kenapa ustaz tengah marah dengan kita lah, sebab nakal lah tu. Sebab tak buat homework ke, sebab kelas bising ke, saya tak ingat lah kenapa dia marah sangat. Apa tau, okay? Dia tengah marah sangat tu, dia marah kami, dia kata, apalah nak jadi dengan kamu ni? Punyalah marah dia kan, dia katakan, Nabi kita umur 13 tahun dah menjalankan perniagaan. Dan ustaz saya kongsikan, Nabi kita kan umur 13 tahun kan dah ikut bapa saudaranya, mentor perniagaannya, kembara dan berniaga. Serata tanah Arab, keluar tanah Arab. That was the first time saya tahu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang peniaga sejak kecil lagi. Masa tu kan baru form 2, form 3, terbuka fikiran saya, hebatnya muda-muda dah berniaga, kan? Nabi kita pula tu. Dan that was the first time saya tahu Nabi kita berniaga dan saya mula memupuk minat untuk berniaga. Macam tu. And kemudian bila saya membesar, kan, masuk college, masuk universiti, saya dalamilah perniagaan and saya dapati bahawa ramai sahabat-sahabat Nabi kita merupakan usahawan hebat. Antaranya sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga. Bukan setakat usahawan saja, tetapi kan usahawan-usahawan yang hebat. Seperti Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqash, Abdul Rahman Auf, kan? Dan bila kita tengok kan usahawan-usahawan hebat ni, sahabat-sahabat Nabi ni merupakan usahawan yang hebat, yang ternama ketika itu, lagilah membuatkan saya berminat sangat-sangat nak mendalami perniagaan. And kat situlah sebenarnya mulanya saya pupuk semangat nak jadi usahawan. Dan kat sini jugalah sedikit peringatan kepada anda, peringatan kepada saya kan. Kadang-kadang kan kita fikir apa tahu, mulakan perniagaan ni kan macam low end, low class, kan? Betul tak? Kadang-kadang bila macam tadi bila saya tak kata siapa ada perniagaan, ada yang jawab apa kan, buat perniagaan kecil-kecilan je. Tak apalah, perniagaan kecil-kecilan pun masih lagi perniagaan. Okey, masih lagi berniaga. Seperti mana Nabi kita dan juga sahabat-sahabat Nabi kita. Sepatutnya kan kita yang menjalankan perniagaan, seperti saya kan, saya rasa bangga sangat-sangat menjadi sebagai seorang usahawan. So harapan saya kan anda pun macam tu. Jangan rasa macam berniaga ni kan macam low class, macam alah buat perniagaan kecil-kecilan je, buat affiliate je. Asalkan berniaga, artinya kan kita menjalankan satu kerjaya yang insya-Allah sangat-sangat mulia. Okay, so bagi anda yang belum ada perniagaan, harapannya insya-Allah saya akan tunjuk anda langkah demi langkahnya macam mana nak ambil langkah pertama nak mulakan perniagaan. And talking about langkah pertama ni, saya nak sentuh sikit tentang salah seorang favorite, sahabat Nabi kita. Boleh ke ada favorite? Seorang sahabat Nabi kita iaitu kan Abdul Rahman Auf. Abdul Rahman Auf, adalah antara sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, yang merupakan usahawan yang paling hebat, di kalangan nama-nama pemimpin-pemimpin hebat yang ada dekat depan anda ni. Dari segi perniagaan, yang paling hebat, yang paling kaya adalah Abdul Rahman Auf. Saya minat sangat Abdul Rahman Auf sampai apa tahu. Saya ada menulis buku, saya pernah menulis buku mengenai Abdul Rahman Auf, iaitu kan buku 8 strategi perniagaan Abdul Rahman Auf. And talking about Abdul Rahman Auf dan kita ni nak mulakan perniagaan, right? Di chapter pertama buku 8 strategi perniagaan Abdul Rahman Auf, saya kongsikan tentang satu tabiat, tabiat usahawan ataupun bakal usahawan yang sangat-sangat penting yang saya nak kongsikan dengan anda. Dan harapan saya kan anda ada tabiat ni, and anda yang join kita sesi malam ni nampak macam dah ada dah ciri-ciri nombor 1 ni, Dan nombor 1 ni kan apakah nama dia? Ianya adalah proaktif. Mari saya jelaskan apa tu proaktif. Nah, kisah Abdul Rahman Auf ni kan, Abdul Rahman Auf adalah antara sahabat Nabi kita kan yang menyertai hijrah daripada Mekah ke Madinah, right? And berhari-hari lah berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah. And Nabi kita memang of course excellent, memang hebat, memang bijaksana. Ideanya adalah untuk partnerkan mereka yang berhijrah dengan mereka yang dah ada dekat Madinah masa tu. So Abdul Rahman Auf dipartnerkan dengan seorang usahawan juga, orang kaya juga, namanya Sa'ad bin Rabi. So untuk mulakan hidup baru lah, tibanya di Madinah memang sehelai sepinggang lah, kan? Tapi
saudaranya. Sa'ad bin Rabi ni kan orang yang baik sangat-sangat. Okey, dia kata pada Abdurrahman Auf, ambillah kebun dia. Usahakan kebun dia. Sa'ad bin Rabi ni kaya, ada kebun, besar kebun dia. Dia nak bagi kepada Abdurrahman Auf kebunnya tu. Separuh daripada kebunnya kepada Abdurrahman Auf. Dia nak bagi macam tu je. Okey. Tapi Abdurrahman Auf kata apa kan? Abdurrahman Auf berterima kasih tapi dia tak nak terima kebun tu. Dia tak nak. Walaupun free, Abdurrahman Auf tak nak. Abdurrahman Auf tanya apa kan? Ini statement yang agak famous, okey, iaitu kan, tunjukkan aku jalan ke pasar. Abdurrahman Auf dia tak nak pemberian kebun tu. Walaupun dia tahu dia boleh usahakan kebun tu, shortcut lah, terus berjaya lah insya-Allah kan. Dah ada modal, kan? Abdurrahman Auf kata tak apa, tapi tunjukkan jalan ke pasar. Ini adalah sikap tabiat proaktif. Iaitu kan, kita nak lakukan sesuatu because itu yang kita nak buat. Macam tu. Kan? Tak perlu nak tunggu orang suruh, tak perlu nak tunggu kawan ajak, tak perlu nak tunggu apa-apalah. Proaktif maksud dia, kalau kita nak buat, kita buat sahaja. Macam anda kali inilah, dalam sesi inilah kan. Anda nak sertai webinar kita kali ini, anda sertai sahaja. Kan? Itu sifat proaktif. Kita nak lakukan. So jadi, bila nak mulakan perniagaan pun macam tu. Okay? Ini adalah antara sifat yang sangat-sangat penting untuk usahawan. Contohnya kan bila kita nak lakukan sesuatu, katalah kita nak buat marketing. Okay? Kita tak pernah buat marketing yang ini. Dan kita buat juga. Nak tak nak, kita curious. Kita nak juga buat. Kita cuba juga. That langkah, okay, that perasaan untuk mahu lakukan sesuatu dan actually doing it, itulah maksud dia proaktif. Okay? So ada kisah menyatakan bahawa hari seterusnya, okay, berhijrah sampai hari ini, esok paginya adalah kisah mengatakan bahawa esok pagi kan Abdurrahman Auf dah pergi ke pasar, proaktif kan, dan mulakan perniagaan pertama. Perniagaan pertama Abdurrahman Auf kan adalah apa kan? Start dengan perniagaan dadih. Dan bila start perniagaan dadih, okay, dikembangkan perniagaan tu menjadi multi-million, kalau di-convertkan sehingga hari ini, multi-billion. So jadi itulah kehebatan Abdurrahman Auf, bagaimana bermula kecil je di pasar di Madinah tapi mempunyai tabiat yang proaktif. Okay. Sahabat saya pun ada pun proaktif lah. Bila nak mulakan perniagaan ni kan, memang perlukan proaktif. Nak kembangkan perniagaan pun perlu ada proaktif ni. Okay. So jadikan itulah buku saya. Saya buat satu buku. 8 strategi perniagaan Abdurrahman Auf, usahawan Muslim terhebat. Saya ada tulis buku ni. Tapi kan, sebab anda join kelas kita kali ni, saya appreciate sangat-sangat anda. Nak tak kalau saya bagi buku ni percuma pada anda? E-book 8 strategi perniagaan Abdurrahman Auf, usahawan Muslim terhebat. Nak? Okey. Kalau nak, insya-Allah saya akan berikan pada anda sebagai tanda appreciate anda telah meluangkan masa anda pada sesi kali ini untuk bersama saya untuk ikuti webinar kita ni. Nak jual apa? Mulakan perniagaan dari zero. Okey. So e-book percuma ni saya akan berikan kepada anda at the end of sesi kita pada kali ini. So at the end nanti kan saya akan beri anda link untuk anda download e-book ni. Memang untuk anda dah ada banyak lagi informasi, maklumat, okey, yang not just memberi inspirasi kepada saya, harapan saya kan memberi inspirasi kepada anda juga. Saya ingat lagi masa saya tulis e-book ni kan, masa tu beberapa tahun lalu, quite long while lah juga kan, masa tu saya ke Mekah untuk menunaikan umrah dengan keluarga, and kat situlah saya dapat idea, dapat buah fikiran untuk menulis buku mengenai Abdurrahman Auf. Tapi daripada itu kan niat saya memang nak berikan e-book ni percuma, okay, kepada anda. Okay, so jadi at the end of class kita ni, saya akan berikan kepada anda. Boleh tak macam tu? Okay, mestilah boleh, ramai nak kan? So nanti kita akan berikan. Okay, so jadi apa yang saya nak sampaikan kepada anda pada sesi kali ini adalah nak jual apa? Sebab ini antara soalan yang paling cepu emas ramai tanya. Bila saya buat live, bila orang jumpa saya, ramai berminat nak mulakan perniagaan. Tapi ada satu soalan ni kan, tak tahu nak mulakan perniagaan apa. Kan? Mungkin many of you macam tadi kan, ramai yang kata belum ada perniagaan, tak tahu nak jual apa. By the end of kita punya kelas ni kan, anda tahu apakah langkah pertama anda, cara pilih perniagaan terbaik untuk anda mulakan dari rumah. Kita nak start small, kita nak grow big. Tapi juga saya akan nanti, okay, kaedah marketing. Okay, sebab apa? Dalam perniagaan, apa yang paling penting adalah marketing. Okay, ramai orang ada perniagaan. Dah ada perniagaan, bila dah mulakan perniagaan kan, tak kira perniagaan apa, jual produk boleh, jual perkhidmatan boleh. Tapi kan,
mereka tak tahu marketing. Itulah antara kelemahan kita sebagai usahawan bila kita tak tahu marketing. So jadikan saya ni macam 2 in 1 lah. Okay, not just akan tunjuk anda kaedah cari perniagaan terbaik untuk anda, tetapi kan nombor 2 kan, saya juga akan tunjuk anda apakah langkah-langkah marketing untuk growkan lagi perniagaan anda walau dari rumah. So sebab tu kalau anda yang dah ada perniagaan, insya-Allah sesi ni kan akan memberi manfaat juga kepada anda sebab saya akan tunjuk anda kaedah marketing untuk dapatkan lebih ramai prospek, lebih ramai pelanggan, dan bila lebih ramai pelanggan, lebih banyak jualan anda dapat, lagi tinggilah keuntungan perniagaan anda. Sebab itulah antara pelajar-pelajar kami, alhamdulillah ramai yang dah berjaya, ada yang menjadi perubatan sampai 5 angka hanya dari rumah saja, dan nanti saya akan tunjukkan kepada anda apakah kaedahnya supaya anda pun boleh tiru, anda pun boleh lakukannya insya-Allah. So jadi sesi kali ini ditajuk oleh Open Education. Apa tu Open Education? Adalah pusat latihan saya. Okay. So jadi kan nanti juga at the end of class kita ni saya nak share a bit about Open Education kepada anda dan apakah modul-modul yang kami sampaikan, okay, di mana dapat membantu pelajar-pelajar kami memulakan perniagaan online daripada rumah dan juga kembangkan perniagaan mereka. Tak kiralah apa saja perniagaan yang dimulakan. Okay. So nanti lepas sesi ni boleh tak kita luangkan dalam 20 minit ke 25 minit ke, okay, bersama supaya anda tahu lebih lanjut tentang Open Education. Penaja sesi kita pada kali ini. Okay. Itu satu lagi. Yang penting sekarang ni kan adalah nak jual apa. Betul tak? Okay. So jadikan balik kepada gambar saya yang kecil molek kat bawah tu. Okay. So jadikan cerita dia. Tengok muka ada rupa orang pendiam tak? Ada muka orang pemalu tak? Sekarang ni muka tak malu. Okay, dulu-dulu saya ni seorang yang introvert. Dulu-dulu kan saya ni seorang yang pendiam sangat-sangat. Saya ni pemalu sangat-sangat. Nak cakap pun tak berani. Tapi kan itulah macam saya kata, minat tu nak mulakan perniagaan, nak memiliki perniagaan, nak jadi usahawan sangat-sangat kuat. Okay, oleh kerana inspirasi daripada Nabi kita dan sahabat-sahabat Nabi yang saya duk belajar. Okay, daripada dulu lagi. Niatnya ada, tapi saya ada kelemahan. Pendiam, pemalu. So macam mana ni? Kan? Nak mulakan perniagaan tapi pendiam. Nak mulakan perniagaan tapi pemalu. Sampai apa tahu? Kalau orang tanya, berapa harga barang ni? Saya kata, berapa pun tak apalah. Saya ni pemalu, nak sebut harga pun tak sampai hati. Ada tak yang macam tu? Ada tak ada perasaan macam tu? Nak sebut harga pun berat mulut. Tak sampai hati. Okay? Macam saya lah tu. Alright? Tapi kan itu masalah dia. Nak mulakan perniagaan tapi malu. Macam tu. Kan? Seorang pemalu. Tak single lebih kurang tahun 2000. Tahun 2000 macam tu kan. Sebelum 2000 lah. Okay. Masa itulah di internet dipanggil apa tahun? Bubble burst. Apa maksud dia? Masa tu mulanya trend perniagaan online. Wujudnya jutawan-jutawan online. Ramai mulakan perniagaan online tahun 2000. Macam masa tu, awal 2000 lah. Okay. And kat situ, saya dapat idea yang sangat-sangat bernas yang membantu saya sangat-sangat, iaitu kan, mulakan perniagaan dari rumah dengan laptop sahaja dah boleh berniaga. Tanpa jumpa pelanggan, tanpa jumpa customer kita. Kita berniaga daripada rumah saja. And kat situlah minatnya saya untuk mulakan perniagaan online. Sebab apa? Perniagaan yang tak perlu kita nak jumpa pelanggan. Perniagaan yang kita boleh buat daripada rumah dengan laptop saja. Zaman sekarang dengan smartphone saja kan, kita boleh capai pelanggan-pelanggan kita. Serata Malaysia, serata dunia. Okay? Tapi kan bila saya nak mulakan perniagaan, bukannya mudah jalan dia pada permulaan. Sebab apa? Saya tak ada modal. Dan modal saya kan adalah apa tahu? Modal saya yang perlu, modal pertama adalah saya perlukan laptop. Okay? Now, lepas belajar, lepas sekolah menengah, saya masuk college, saya masuk universiti, saya ambil jurusan grafik design. So perniagaan yang saya nak mulakan adalah perniagaan grafik design. Tapi masalah dia nak buat perniagaan grafik design ni kenalah ada laptop. Betul tak? Saya tak ada laptop. So jadi apa yang saya lakukan, saya bekerja selama 2 tahun sebagai tukang cuci, sebagai cleaner. Selama 2 tahun lagi tu. So setiap pagi, sebelum pergi ke kuliah dekat universiti kan, saya bekerja sebagai cleaner. Nak buat duit lah. Nak buat duit untuk beli laptop saya yang pertama. Itu me about 2 years jugalah untuk kumpul duit secukupnya untuk beli laptop. Alhamdulillah, lepas 2 tahun kerja, dapatlah laptop saya yang pertama. Tu dia dekat depan anda tu.
laptop saya pertama. Okey, so jadikan saya dapatlah laptop yang pertama. Seronoknya dah lepas kerja 2 tahun, kemudian dapat laptop, seronoknya sebab saya dah boleh mulakan perniagaan saya yang pertama. Perniagaan saya pertama adalah graphic design. And by the way, dengan laptop ni lah juga saya menjadi pendapatan saya yang sejuta yang pertama. Tapi jalan dia tak semudah itu. Tahun pertama, perdagangan saya gagal. Tahun pertama, saya dapat 3 pelanggan sahaja. Bayangkan sedihnya saya macam mana, frustnya saya macam mana. Macam orang lidi ni duk menangis. Okay, tak adalah menangis. Saya rasa, seingat saya tak menangis kot. Okay, tapi sedih lah. Sedih lah kan. Bersungguh nak mulakan perniagaan sejak di bangku sekolah lagi. Bersusah payah nak dapatkan laptop. Itulah modal perniagaan saya. Perniagaan saya gagal. And kenapa gagal? Jawapan dia mudah je. Okay. Saya ingatkan saya ni pandai. Maklumlah, dah belajar kat universiti. Okay. And then ingatkan kita ni pandai lah. Betul. Tapi mulakan perniagaan. So barulah saya perasan bahawa perniagaan ni kan tak mudah. Kalau kita tak ada ilmu. Okay. So pada mulanya kan saya macam ego. Saya ingatkan saya dah pandai. Kan? Tapi baguslah bila gagal. Kita klise, orang kata apa kan, kegagalan adalah guru yang terbaik. Bunyinya klise, tapi memang betul pun. Ia menyedarkan saya bahawa ilmu tu penting. Pada mulanya saya ingatkan boleh mulakan perniagaan macam tu je sebab saya dah pandai belajar universiti. Tapi rupa-rupanya kan it doesn't mean a thing. So jadikan masa itulah saya mula lihat kat mana kesilapan saya. Dan kesilapan saya paling utama adalah dari segi marketing. Okay, lemah dalam segi marketing. And saya mulalah belajar. Maklumlah, bila dah gagal, belajarlah. And saya search lah dekat internet dan saya terjumpa dengan seorang mentor ni. Okay, nama dia Cory Rudel. Dia penulis buku 4 Steps to Internet Fortune. Penulis e-book. Okay, so at that time kan saya belilah e-book dia. Saya ikuti program dia. And dia ni jutawan internet tau. Dia ni jutawan internet yang terawal. Dia berniaga, dia jual apa tau? Accessories kereta. Dan dia menjadi jutawan menjual aksesoris kereta. And one of the things yang dia ajarkan, dia kata apa tau? Dia adalah beberapa langkah, okay, untuk jadi jutawan. Tapi dia punya main lesson adalah, dia katakan trust the process. Trust the process. Apa maksud dia trust the process? Dia katakan kejayaan ni kan orang dah cipta dah. Kejayaan ni kan dah ada dah wujud dah. Tengoklah orang lain dah berjaya dah. Okay? Trust the process, katanya ikut je proses. Ikut je langkah 1, langkah 2, langkah 3. Apa yang orang berjaya lakukan. Okay? Kita tak payah nak cipta cara baru. Kita tak payah nak cipta kaedah baru. So lesson dia katakan trust the process. Ini langkah pertama. Ini langkah kedua. Ini langkah ketiga. Anda trust. Anda percaya dan yakin dengan proses tu. Dan insyaAllah boleh berjaya juga. Jadi kan saya pun ikutlah langkah demi langkah. Cory Rudel lakukan sebab dia jadi jutawan online jual aksesoris kereta. Masa tu saya jual graphic design. Saya pun ikut dia langkah dia. Langkah 1, saya perlu buat apa untuk perniagaan saya. Walaupun perniagaan berbeza, okay, kita trust the process untuk berjaya dalam apa saja perniagaan kita. Saya ikut langkah pertama. Kemudian saya ikut langkah kedua. Kemudian saya ikut langkah ketiga. Dan apa jadi? Memang betul pun. Bila kita trust the process, proses yang betul, langkah yang betul, that's how dalam masa 2 tahun kemudian saya mencapai sejuta saya yang pertama. Okay? Sampai media masa ni kan pertengahan tahun 2000. Media ada canang-canangkan Irfan Khairi cetuskan revolusi perniagaan internet lagi tu. Masa tu kan saya viral. Okay, masa tu saya viral. Tapi zaman saya tu istilah viral tak wujud. Belum wujud lagi. Sekarang ni lah istilah viral. But masa tu viral di media masa. Dekat keluar TV lah, akhbar, radio, majalah. Okay. Mana tahu kot anda pun zaman saya. Kot mungkin anda masih ingat lah. Zaman saya viral ketika itu. Sekarang ni viral juga. Tapi viral lain. Viral dekat social media. Okay. So, alhamdulillah sebab saya trust the process. Saya ikut langkah demi langkah yang dikongsikan oleh Cory Rudel. Okay. And kemudian kat situlah perniagaan saya, I made my first million daripada internet. Okay. And cerita panjang dipendekkan. After that kan, ada seorang ni jumpa saya, Azizi Ali, terjumpa saya dan nampak kejayaan saya dan dia minta saya tulis buku. And hari ni, alhamdulillah saya tulis lebih kurang 8 ke 9 buah buku. Saya tak ingat antara buku yang saya nak berikan kepada anda. Jangan lupa, 8 strategi perniagaan Abdul Rahman Auf. Buku saya pertama adalah Rahsia Jutawan Internet Terbongkar.
Okay, and antara buku saya yang latest kan adalah Jejak Jutawan. So lesson yang pertama yang saya nak anda fahami adalah kejayaan perniagaan ni dah wujud dah. Kan? Apa anda perlu lakukan? Anda perlu trust the process saja dan ikut langkah demi langkah. Tapi langkah yang betul lah. Kan? Even langkah pertama. Nak jual apa? Tu dia. Jom kita mula. Langkah pertama. Anda tadi kan ramai antara anda nak mulakan perniagaan. Tapi tak tahu nak jual apa. Betul? Kok anda yang dah ada perniagaan, kok kan lepas ni anda dapat idea baru. Kalau dapat idea baru, why not mulakan perniagaan baru? Dah dapat dua perniagaan. Perniagaan sedia ada dan perniagaan baru. Kan? Kali ni kita buat secara online, dari rumah pun boleh. So antara soalan cebok emas dekat adalah, nak jual apa? Ramai tak tahu nak jual apa. Kan? Kita duduk tanya-tanya. Kan? Tapi jawapan dia kan yang paling baiklah saya boleh berikan kepada anda adalah apa tahu? Cari perniagaan yang anda suka. Cari perniagaan yang anda minat. Cari perniagaan yang anda ada sedikit pengalaman, okey, dalam bidang tersebut. Nah, tak semestinya anda minat sangat-sangat. Sebab apa kan? Saya duk baca buku-buku biografi orang-orang yang berjaya. Mereka yang berjaya ni dalam buku mereka lah, menurut buku mereka. Okey. Chapter pertama, mereka selalu kongsikan tentang passion. Passion maksudnya kan minat. Minat dalam sesuatu bidang tu. Nah, tapi kan bila saya sebut minat, ramai orang akan kata, alamak tak tahulah kita minat apa. Okey, tak semestinya minat tu minat sangat-sangat. It can be something yang kita suka, apa yang kita biasa, apa yang kita familiar. Start di situ, buat apa yang kita suka, apa yang kita minat. Sebab apa kan, kalau kita buat benda yang kita tak minat, okey, dia tak last long tau. Contoh, katalah macam saya ni tak minat dalam bidang kecantikan. Okay, sebab tu most probably saya tak akan mulakan perniagaan kecantikan. Nothing wrong dengan industri produk kecantikan. Tapi probably bukan untuk saya. Kalau saya mulakan perniagaan kecantikan, katalah sebulan saya tak dapat pelanggan. Okay, 2 bulan saya dapat seorang 2 pelanggan. Betul tak? Saya akan rasa macam, tak best lah perniagaan ni. Scamming lah perniagaan ni. Saya akan cari alasan untuk berhenti. Betul tak? Sebab sebenarnya kita tak minat. So bila kita tak minat kan, usaha kita pun nanti akan macam separuh jalan je. Bukannya all out dalam perniagaan kita. And kita pun tahu, dalam perniagaan lagi banyak usaha kita, lagi banyaklah pulangan kita. Kalau kita buat benda yang kita tak minat, dari mana-mana kita nak cari semangat, momentum untuk beri usaha. Kan? Ramai tanya saya, macam mana nak dapatkan momentum, macam mana nak be consistent. Okay? Antara caranya, cari perniagaan yang anda suka. Okay? So fikirkan ni, fikirkan apa yang anda minat. Apa yang anda suka? Mungkin ada pengalaman dalam bidang tu. Kebolehan dalam bidang tu. Ilmu dalam bidang tu. Pengetahuan ke, kekuatan ke, hobi, kerja anda kini ataupun apa yang anda nak cuba. And the thing is kan, anda tak perlu jadi pakar dalam bidang tu. Okay? Tak semestinya ada pakar dalam bidang, contoh, bola sepak lah katakan. Untuk anda jual jersey bola sepak. Tak semestinya. Tapi kalau anda minat bola sepak, anda suka tengoklah. Ada mungkin kaki bangku pun, okay, ada suka tengok video-video dekat TikTok, okay, dekat YouTube, kan, bola sepak, why not mulakan perniagaan? Jual jersey bola sepak. Anda nampak tak? Okay, so tak semestinya ada minat sangat-sangat, but at least apa yang anda suka, kan? At least itu ada satu signal lah, perniagaan apa yang patut anda mulakan. Okay, and bila kita buat perniagaan yang kita suka, okay, yang kita minat, kita akan lambat putus asa. Kan? Macam tadilah, kalau saya buat perniagaan kosmetik, sebulan 2 dapat 1 pelanggan, 2 pelanggan, saya akan give up. Okay, saya akan kata, scamming lah, tak boleh berjaya lah perniagaan ni. Padahal saya yang tak boleh berjaya. Bukan perniagaan itu tak boleh berjaya. Kita sebagai usahawan, pilih perniagaan yang tak sesuai dengan kita. Okay, tapi ingat tak, bila saya buat graphic design, sebab saya memang belajar dalam bidang graphic design, saya graduan graphic design, so bila saya mulakan perniagaan grafik, tahun pertama saya dapat 3 pelanggan, tak adalah frust sangat, kan? Sedih tersedih lah, tapi saya still continue sebab kita buat apa yang kita suka. Gitu, okay? And juga jangan lupa, zaman sekarang zaman buat content, alright? So kalau kita buat apa yang kita suka, lagi mudah kita nak create content. Contoh macam tadilah, kalau kita minat dengan bola, kita suka tengok video-video bola sepak, kan? Walaupun kita tak main bola sepak, dan kita berniaga apa kan? Kita berniaga jersey bola sepak. Nah, senang tak untuk kita buat konten bola sepak? Ambillah klip-klip yang ada kat internet. Okay? Klip-klip apa Ronaldo ke, Messi ke dan sebagainya. Sebab apa? Dah memang kita suka tengok video bola sepak. So untuk kita buat konten, dah semakin mudah. Nampak tak?
Okay, kalau contoh macam saya, balik contoh. Saya buat produk kosmetik, mau pening kepala, macam manalah saya nak buat konten kosmetik ni, dah lah tak minat, kan? So bila anda cari benda yang anda suka, anda yang minat, ada yang familiar, ia akan jadi lebih mudah untuk anda mulakan perniagaan dan kembangkan perniagaan. Anda akan dapat momentum, anda akan dapat konsistensi secara automatik dan tak payah nak paksa-paksa dah. Okay, and bila buat konten, buat konten kan, tadi bila saya kata buat konten, buat video kan, ramai kata apa kan, alamak buat konten ni kena tunjuk muka lah kan. Jangan risau, rezeki tu luas. Tak semestinya nanti bila anda mulakan perniagaan online, anda kena tunjuk muka anda. Tak semestinya. Ada cara anda tak payah nak tunjuk muka. Okay, saya kena bagi tahu anda awal-awal. Sebab saya rasa ini juga, selain daripada tak tahu nak jual apa, saya rasa ketakutan yang kedua orang ramai adalah, betul tak baik mengaku, nak mulakan perniagaan, alamak nak kena tunjuk muka. Okay, nak buat konten kena tunjuk muka. Tak perlu. Okay, rezeki tu luas. Okay, ada yang rezeki tunjuk muka, ada rezeki tak tunjuk muka. Macam resipi Cik Nom. Okay, dia buat konten, dia tak tunjuk muka. Okay, so boleh je. Nanti kan saya boleh tunjuk anda contoh-contoh pelajar-pelajar kami, ramai yang buat konten tak tunjuk muka, tapi still menjana pendapatan. In fact, saya nak bagi tahu anda awal. Okay, ingat ni. Okay, ingat ni. Ada 10 cara buat video tanpa tunjuk muka. Ada 10 cara buat video tanpa tunjuk muka. Kalau anda yang takut malu-malu kucing, okay, nak tunjuk muka, ni saya tunjuk anda sekejap lagi. Nak tahu tak apakah 10 cara buat video tanpa tunjuk muka? Okay, kalau anda nak tunjuk muka boleh, tak ada masalah. Tapi ini untuk anda-anda yang awal-awal lah, saya kena bagi tahu anda yang malu-malu nak tunjuk muka, boleh. Nanti saya akan sharekan dengan anda. Boleh tak macam tu? Nah, for example, okay, ada pelajar kami ni. Okay, langkah pertama dia apa kan? Dia suka dengan bunga. Dia suka dengan bunga, dia minat dengan bunga kan. So jadi kan, dia pilih perniagaan apa kan? Pilih perniagaan gubahan bunga. Jual bunga artificial. Mari saya tunjuk anda contoh dia. Okay, ini adalah pelajar kami. Tapi contoh yang anda akan dapat lihat ni kan adalah, ni contoh dia. Okay, right. Jual bunga. Sebab dia suka bunga, betul tak? Dia dapatkan bunga-bunga ni daripada mana kan? Daripada pembekal. Pembekal tempatan boleh, pembekal luar negara pun boleh. Sekejap lagi saya akan tunjukkan cara dia langkah demi langkah dengan anda. Tapi ini konten dia. Tak tunjuk muka pun. Betul tak? Walaupun tak tunjuk muka, menjana pendapatan dari rumah 5 angka. Konten-konten dia kebanyakannya tak tunjuk muka. Nampak tak? Okay? So ini sekadar contoh. Kan? Di mana kalau anda tepuk dada, tanya selera, terpulang pada anda. Nak tunjuk muka boleh, tak nak tunjuk muka pun boleh. Okey, macam pelajar kami ni menjana pendapatan 5 angka dari rumah saja. So dia try mulakan perniagaan online, alhamdulillah menjana pendapatan 5 angka. Okey, kenapa dia jual bunga? Sebab dia dah memang suka. Okey, and betul tak? Nak buat konten dah semakin mudah untuk dia sebab dia enjoy buat gubahan bunga. Okey, so the thing is kan, perniagaan apa pun boleh berjaya. So kita jangan fikir, perniagaan apa yang hot, perniagaan apa yang trending, perniagaan apa yang boleh janakan keuntungan yang paling tinggi. Itu cara yang salah bagi saya. Tetapi anda tengok diri anda sendiri, perniagaan apa yang anda buat yang boleh buat anda happy. Okay? Sebab semua perniagaan boleh berjaya. So jadi kan, yes, mulakan apa saja perniagaan pun boleh. And perniagaan ni kan, satu anda boleh buat perkhidmatan secara online. Perkhidmatan contoh yang saya berikan kepada anda macam saya lah sebagai seorang graphic designer. Okay, saya menjana pendapatan menjual perkhidmatan saya sebagai graphic designer. Okay, ada satu lagi, of course, kita boleh jual produk. Okay, kita boleh jual produk. Contoh produk fizikal, kan? Produk ni mungkin daripada pengalaman anda ataupun anda dapat idea untuk jual sesuatu. Okay, so dalam perniagaan ni kan ada pelbagai business model. Nak jadi agent boleh, nak dropship boleh, nak jadi affiliate boleh, nak buat retail, nak jadi stokis, MLM. I'm sure anda pernah dengar semua ni kan? Direct selling, nak buat perkhidmatan macam saya kongsikan tadi, produk digital pun boleh ataupun borong dan jual. Artinya kan, kita dapatkan barang daripada pemborong dan kita jual semula. Macam akak tadi itulah, dia dapatkan bunga-bunga daripada pembekal, dia dapatkan pasu pun daripada pembekal, digubahkan dan dia jual semula untuk menjana pendapatan yang tinggi. Okey? Tapi kan soalan dia sekarang ni, kita nak jual sesuatu kan, kita kena tengok juga permintaan. Okay, kena tengok permintaan, right? Kat sinilah, ni tadi saya sebut. Okay, saya dah sebut tentang Azizi Ali. Bagaimana Azizi Ali terjumpa saya. Mari saya kongsikan cerita ni. Ni kisah benar ni tau. Okay, ni kisah benar. Kenalkan Azizi Ali.
Kan? Aziza Ali pun ada juga dekat online, ada juga kat TikTok, seorang penulis buku. Antara buku-bukunya yang famous adalah Jutawan dari Planet Jupiter, Jutawan Hartanah. Tapi ni sebelum orang kenal saya. Sebelum Aziza Ali kenal saya. Nak dijadikan ceritakan salah satu perniagaan saya. Tadi kan saya kata kat anda, saya buat design cover buku kan. Tapi kan Aziza Ali order logo design. Okay? Dari laman web saya. Saya seronok lah. Ui, Aziza Ali order. Dia tak kenal saya. Okay, kita kenal lah dia glamour kan, penulis buku. Saya pun ada buku dia. Okay, yang saya tunjuk kat isteri saya, Kak Syah. Saya kata kat isteri saya, oi, Tara ni hebat ni. Orang glamour order logo daripada kita ni. Seronok lah. Tapi kan, saya tak mengaku saya ni orang Malaysia tau. Okay, sebab apa saya malu, takut malu. Pemalu kan, buat bisnes seorang-seorang daripada rumah. Saya takut orang famous order daripada saya, Azizi Ali order daripada saya. Saya takut apa tahu? Saya takut nanti saya buat logo tak cantik, dia tak suka. So jadi kan, pada mulanya kan saya tak mengaku saya ni orang Malaysia. Okay, saya tak mengaku. Okay. And then sebab laman web saya in English. So bila kita buat logo ni, dia ada macam apa? Kita buat draft, okay, design pertama dan nanti dia komen. Dia kata, okay, boleh besarkan tak font? Dia cakap in English lah. Saya pun cakap in English, dia pun cakap in English. Okay, sebab dekat website saya tulis nama saya Nick. Okay, Nick, N-I-K. Nama penuh saya sebenarnya Nur Irfan Khairi. So saya ambil huruf N-I-K jadi Nick, diingatkan saya ni Mak Saleh. So jadi kita communicate in English, okay, dalam email 1 round, 2 round, 3 round. So jadi nak buat design ni kan dia ada langkah-langkah dia, kan? Dia akan ubah-ubah, kita akan ubahkan sampailah pelanggan kita puas hati. Lepas 4-5 kalilah ubah, dia puas hati. Dia suka sangat dengan design logo tersebut. Dah dia puas hati, dia dah suka. Okay, anda tak percaya, anda boleh tanyalah dia. Okay, dia dah suka, barulah saya email dia. Barulah cakap bahasa Melayu. Barulah bagi salam. Assalamualaikum Abang Azizi. Sebenarnya saya orang Malaysia. Nama saya Irfan Khairi. Okay, dan saya buat perniagaan logo design. Okay, book cover design. Saya buat perniagaan online dah beberapa tahun. Dan Alhamdulillah daripada buku Abang Azizi kan memberi saya inspirasi, motivasi dan jadi jutawan internet. Punyalah dia terkejut, rupa-rupanya orang Malaysia yang buat logo untuk dia. Okay, bukan Mak Saleh nama Nick, kan? Dia pun balas balik bahasa Melayu dah. Okay, and kat situlah kita mula kenal. Okay, kisah benar kita mula kenal. And then Aziza Ali, dia kata kat saya, kemudianlah, kemudian berbulan-bulan kemudian kita dah kenal, kita dah communicate, kan? Dia bantu saya bantu dia. And then dia kata kat saya, Irfan, apa kata tulis buku? Buku ajar orang Malaysia tentang perniagaan online. That was the first time lah Aziza Ali throw-kan idea tu kepada saya untuk saya menulis buku mengajar orang Malaysia tentang perniagaan online. Okay? The first thing yang saya fikir apa tahu? Alah Abang Aziz, nanti orang tak nak beli, orang Malaysia kata scam. Saya cari alasan lah, alasan tak nak buat kerja. Biasalah kita kan, tak nak buat kerja kita cari alasan. Saya pun ada alasan, saya kata, alah saya buat nanti tak laku, tak ada orang nak beli. Orang Malaysia tak nak. This was about 2005, 2005, 2006. Internet baru bermula. Orang kata internet ni scam. Orang takut dengan internet. So saya bagi semua alasan. Kata nanti orang tak nak belilah buku saya Abang Aziz. Buat penat je tulis kan. Bukannya pandai sangat menulis pun. Banyaklah alasan saya. Okay. Tapi Azizi Ali being the motivator he is. Dia kata macam ni. Okay. Kalau saya tak yakin yang buku saya ni boleh laris. Kalau you nak tahu sama ada buku tu boleh pergi jauh atau tidak. Dia kata kat saya apa tahu. Cuba pergi ke kedai buku. Pergi ke kedai buku, Popular ke, Kinokuniya ke, Borders, dia kata, dan tengok best seller list. Tengok senarai best seller. So, saya pun pergilah. Dengarlah cakap Azizi kan, dia mentor kan. Saya pun pergilah kedai-kedai buku ni dan tengok dekat senarai best seller. Buku-buku yang laris. Saya pergi ke Kinokuniya, saya pergi ke Borders, saya pergi ke MPH, okay? Ke semua kedai buku dan tengok senarai top 10 best seller. Dan saya dah tahu apa maksud Azizi Ali. Bila saya pergi tengok kedai-kedai buku tu, top 10 bestseller kan adalah antaranya buku-buku kewangan. Daripada 10 the top selling books, 7 adalah buku Azizi Ali ada dekat situ, buku Robert Kiyosaki ada dekat situ, buku Suzy Orman ada dekat situ ni, penulis-penulis buku kewangan lah, buat duit lah. Okay? Daripada 10, top 7 adalah buku buat duit, buku kewangan, menjana pendapatan. Betul lah apa Aziz Ali pesan kat saya. Bila kita tengok bestseller list, kan, kita tahu perniagaan apa yang laris. So kat situlah meyakinkan saya sebab banyak buku yang kewangan ni laris, ia memberi signal kepada saya kalau saya buat buku
mengenai perniagaan online, cara buat duit di internet, insya-Allah boleh laris. And memang betul pun. Saya pun tulislah buku saya pertama, Rahsia Jutawan Internet Terbongkar, dan Aziz Ali terbitkan buku tersebut. And memang betul pun dalam masa beberapa bulan, ini buku saya pertama buku ni capai top seller, best seller dekat Malaysia, serata Malaysia, and menang award dekat Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur oleh kerana laris jualan dia. Kat situlah saya mula viral. Okey, viral zaman dulu, bukan viral zaman sekarang. Saya mendapatlah jemputan untuk buat talk di serata Malaysia. Kemudian dapat jemputan talk, beri talk ke luar negara dan sebagainya. Dan kat situlah saya mula mengajar orang Malaysia tentang bagaimana nak mulakan perniagaan online dan bagaimana nak berjaya dalam perniagaan internet. Tapi kenapa saya kongsikan ni dengan anda? Sebab tip yang diberikan oleh Azizi Ali, iaitu kan macam mana nak tengok perniagaan apa yang laris. Azizi Ali suruh saya pergi ke kedai buku. Betul tak? Tengok senarai best seller. Tapi hari ni apa anda boleh lakukan? Kita boleh lakukan ni tau. Kita boleh tengok senarai best seller di Amazon.com. Amazon.com adalah platform shopping yang paling top serata dunia. Betul tak? Dan Amazon.com dia ada senarai best seller dia mengikut kategori, mengikut bidang. So jadi anda boleh masuk ke link yang saya berikan kat situ kan, dan masuk ke Amazon punya best seller list, right? Ni saya masukkan dan tunjukkan pada anda sekarang. Yang apa yang bestnya kan adalah anda dapat lihat dekat belah kiri. Kat belah kiri ni kan dia mengikut kategori. So jadi kat sini anda boleh dapat idea perniagaan apa yang laris, perniagaan apa yang ramai orang suka beli di internet. Now saya tahu Amazon tak adalah famous sangat kat Malaysia kan. Tapi kan kita boleh gunakan tool ini untuk tengok general permintaan tentang sesuatu idea perniagaan. So saya bagi contoh kepada anda. Katalah anda katakan ada minat dalam bidang apa? Kan tadi kita dah cerita, kita buat benda yang kita minat ataupun benda yang kita suka. Katalah kita suka dalam bidang otomotif, right? Tapi kita tak tahu nak jual apa. So jadi kan belah kiri ni anda boleh tengok ada bahagian otomotif. Kita klik kat sini, otomotif, dan now Amazon akan bagi anda contoh-contoh produk yang laris untuk beri anda idea, perniagaan apa yang anda boleh mulakan dalam bidang otomotif. Contoh, anda dapat idea ni, mungkin dapat idea ni kan, portable, battery jump starter, laris ni. Mungkin anda nak jual benda ni. Mana nak dapat? Kita boleh dapatkan dari pembekal ke, pemborong ke, dekat jalan pasar sana kan ada banyak pembekal-pembekal ni. Ataupun lebih kurang sama macam ni, portable untuk pump tayar kereta. Tak perlulah kita berpanas-panas pergi ke Petronas ke Shell ke, nak pump tayar kita. Tapi kita boleh beli portable ni, kan? So apa kata anda jual ini? Pun boleh juga. Mana nak dapat produk-produk ni? Kita boleh cari pembekal, kita boleh cari pemborong, boleh cari kilang. Sat lagi saya akan tunjuk caranya pada anda. Dan katalah macam ni, kita nampak ni yang nombor 11 ni. Macam slime kan, slime ni kan untuk kita bersihkan habuk-habuk dekat celah-celah gear, dekat celah-celah aircon, kan. Mungkin ini boleh jadi idea perniagaan kita, kan, sebab ianya laris, right? Cuba anda tengok ni, harga ni $7. $7 dalam apa? Dalam RM25, RM30 lah, senang kira lah. So katalah kita nak dapatkan pembekal. Now untuk dapatkan pembekal tempatan, anda boleh Google je. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh. Tapi katalah anda nak dapatkan daripada pembekal luar negara. Apa anda lakukan adalah anda boleh guna Alibaba.com. Nah, Alibaba.com adalah platform untuk anda dapatkan pemborong, pembekal dari China atau daripada negara mana-mana pun boleh lah. So jadi contohnya kat sini, katalah saya type kat sini cleaning gel for cars. Dan tengok, ada tak produk tersebut? There you go, dah ada. Awal-awal pun dah ada dah produk ini. Sebiji pula tu. Harga jualan dia berapa? 16 sen. Dalam RM1 lah kot senang kira lah dalam RM1. Ingat tak jual berapa tadi? Harga jualan dalam RM25. Harga beli daripada pembekal, seperti ni, berapa? Harga beli daripada pembekal dalam RM1, tak sampai RM1 pun. Betul tak? So ini adalah perniagaan. Kita beli daripada pembekal pada harga rendah dan jual semula online pada harga yang lebih tinggi. Gitu. Kat sini pun anda dapat idea lain. Idea lain anda boleh mulakan. Alright? So jadi ini sekadar contoh bagaimana kita boleh dapat idea
perniagaan. Okay? Dan contohnya anda boleh gunakan Amazon.com. Mana nak dapatkan pembekal? Kita boleh cari pembekal tempatan boleh, kita boleh cari pembekal luar negara pun boleh. Okay? So jadi jom kembali kita ke Amazon bestseller. So anda boleh gunakan ini nanti. Okay? Now katalah sebagai satu lagi contoh. Anda nak mulakan perniagaan, tapi anda tak tahu nak mulakan perniagaan apa kan? Katalah anda minat dalam bidang baby products. Bahagian kiri ni, anda pergi bahagian baby, ada kategori dia kan? Klik bahagian baby. Okay. And now anda dapat senarai barangan yang laris baby. Untuk beri anda idea, apa yang laris, apa yang menarik. Kod-kod anda boleh dapat idea. Contoh ni, gift pack. Okay. Gift pack untuk baby. Okay. Tak semestinya anda dapatkan yang Amazon ni. Mungkin anda boleh buat anda punya own gift pack untuk baby. Perniagaan anda sendiri. Just untuk get ideas dari sini. Betul tak? Kita tengok lagi, apa lagi ada idea. Kod-kod yang kita boleh buat. Contoh nampak ni, baby healing ointment, krim untuk baby. Okay. Kita tengok kan ada ramai sangat founder-founder produk kecantikan. Tapi betul tak? Tak banyak pun founder produk baby. Produk baby cream. Boleh juga anda mulakan perniagaan baby cream anda sendiri. Sama anda dapatkan produk baby cream daripada pembekal ke, pemborong ke, ataupun kalau anda mempunyai capacity, anda boleh jadi founder produk baby cream. Pelajar-pelajar kami ada yang jadi founder produk juga. Tapi langkah pertama, kita cari dulu perniagaan apa yang laris. Now dah dapat idea. Kod-kod kita boleh buat baby cream. Betul tak? So gunakan ini sebagai macam panduan. So jadikan ada pelajar kami kan, dia go through. Okay, dia go through ni kan untuk dapat idea. Perniagaan apa yang diminat, perniagaan apa yang dia nak suka lakukan. Dia plan nak buat perniagaan baby, tapi tak tahu nak buat apa. Dia terjumpa apa kan? Salah satunya kat sini. Okay, yang ini, nombor 83 ni. Baby carrier, pendukung baby ni. Right? So pelajar kami kan dapat idea. What if kita buat pendukung baby? And dia ni pandai menjahit. Dia nak buat pendukung baby dia sendiri. So kat situlah terlahirnya Together Baby Carrier. Ini adalah laman web dia. Together Baby Carrier adalah baby carrier yang dia bina sendiri, yang dia buat sendiri. Ini pelajar kami, Erin nama dia. Cantik kan baby carrier dia? Okay. Dia buat baby carrier sendiri. Cun tak? Dan take note, ni laman web dia, dia buat laman web dia in English. So dia dapat pelanggan, not just pelanggan Malaysia, dia dapat pelanggan luar negara juga. Sebab apa kan? Buat produk dia sendiri, baby carrier sendiri. Dekat program kami di Open Education, kita ajar pelajar-pelajar kami macam mana nak bina laman web sendiri. Kalau upah orang bina laman web, kat situ je dah kadang-kadang RM1,000, RM2,000 untuk upah orang bina laman web. Okay, tapi kat program kami di Open Education, saat lagi saya akan sharekan dengan anda, kita ajar pelajar-pelajar kami cara bina laman web dengan mudah. Sesiapa saja boleh bina laman web. Okay, dengan mudah. Okay. And one of the things tentang program kami kan adalah kita ada bantuan one-on-one. Sebab tu pelajar-pelajar kami lebih mudah untuk belajar. Sebab apa? Kita ajar one-on-one. Cara bina laman web. Cara buat video viral. Cara buat marketing. One-on-one ke semuanya. Nanti saya akan sharekan dengan anda. Okay. Itu sat lagi. So berbalik pada sini, dah dapat idea tak? Lebih kurang. Macam mana nak dapatkan idea? Salah satu caranya adalah kita gunakan bestseller list. Dan gunakan bestseller list, tengok apa yang laris, kita boleh gunakan Amazon bestseller list. Boleh tak macam tu? Ini satu cara. So jadikan nak mulakan perniagaan ni kan, kita mula kat mana? Kita mula dengan produk. Of course, atau perkhidmatan lah. Okay. Kalau produk, langkah kedua, kita kena dapatkan pembekal. Dapatkan pembekal. Barang tu nak dapat daripada mana? Daripada pemborong boleh, daripada kilang boleh, ataupun ada produk anda tu katalah founder dah ada, dapat daripada founder boleh, daripada perniagaan MLM ke direct selling, itu tak kira lah. Yang penting anda cari produk, kemudian pembekal. Daripada mana nak dapat? Saya tunjukkan juga kepada anda tadi mencari produk dari China. Kalau nak import daripada China, kita boleh guna Alibaba.com. Tapi kalau nak cari pembekal tempatan macam mana? Nak cari pembekal tempatan, senang je. Kita guna Google sahaja. Just masuk Google, okay, anda boleh try. Katalah anda nak mulakan perniagaan cermin mata hitam, just search pembekal cermin mata hitam. Macam tu je. Katalah anda nak mulakan perniagaan telekong, just masuk Google dan type pembekal telekong. Jom saya tunjuk contoh kepada anda yang ni. Jom saya masuk Google dan type pembekal telekong. Dah dapat ramai pembekal-pembekal telekong. Nak buat jenama sendiri pun boleh, tak ada masalah. Ramai tanya saya, macam mana nak cari pembekal? Jawapan dia, Google je. Dan anda go through lah result-result ni, dan anda kena tahu bahawa anda adalah
buyer, anda adalah pembeli. So meaning kan, tak semestinya bila anda jumpa satu pembekal, anda stick pada pembekal tu. Cuba tengok pembekal-pembekal yang lain. Ada tak offer yang lebih baik? Ada tak quality yang lebih baik? And ada ramai pembekal kat sini. Anda boleh mula. Contoh macam pelajar kami tadi yang jual bunga artificial tu. Mana nak cek pembekal? Just type je dalam Google. Pembekal bunga artificial. Pembekal bunga tiruan, bunga palsu. Boleh tak cantum? Okay. And now anda boleh mulakan perniagaan anda. So jadi nasihat saya lah langkah pertama kalau anda baru bermula tak payahlah guna Alibaba.com dulu. Tak payahlah import daripada China dulu. Cari pembekal tempatan. Itu better. Okay. But later on, kalau anda rasa macam ada capacity, barulah kita dapatkan daripada China. Even kita ada tim dekat China di mana boleh membantu anda sourcekan barangan daripada China pada harga yang lebih murah dari Alibaba.com. So pelajar-pelajar kami dekat Open Education mendapat akses ini di mana kita ada orang Malaysia lah kan dekat China kan di mana mereka boleh bantu anda carikan kilang yang terbaik dan hantar ke Malaysia ke depan pintu rumah anda pada harga yang lebih murah dari Alibaba.com. Itu nantilah kita cerita. Itu antara kelebihan pelajar-pelajar kami. Okay? Right. So now, mesti anda tertanya ni, macam mana modal? Nak mulakan perniagaan online ni kan, macam mana pula dengan modal? Nak mulakan perniagaan online dari rumah, modal tak besar sangat. Sebab apa kan? Kita gunakan bootstrap. Teknik inilah yang saya ajar pelajar-pelajar kami. Mulakan perniagaan dengan modal yang rendah menggunakan teknik bootstrap. Dan anda boleh aplikasikan ini untuk apa saja perniagaan. Cerita dia macam ni tau. Beberapa tahun lalu, isteri saya Kak Syaz kan, ini bukan Kak Syaz, ini model. Okay. Beberapa tahun lalu, saya dengan Kak Syaz, dengan isteri saya, nak mulakan perniagaan abaya. Kita nak ekspor abaya Dubai ke Malaysia. Okay. Kita nak mulakan perniagaan. Tapi konsep saya mengajar nak mulakan perniagaan adalah bootstrap. Artinya kan, kita jangan beli banyak-banyak awal-awal daripada pembekal. Kita beli dalam 20 je dulu. Tak kiralah nak beli 20 ke 30 ke. Okay. Tapi beli 20 je dulu. Bermodalkan RM1,000, apa yang kami lakukan? Kita beli 20 helai abaya daripada pembekal abaya dekat Dubai. So kita mulakan dengan hanya 20 helai saja abaya. Dan apa kita buat? Kita jual. Kita letak dekat IG. Masa tu TikTok tak famous lagi. Kita letak kat Instagram. Tunjuk 20 helai abaya. And then ada orang beli. Ada orang beli. Ada orang beli. Dan kita dapatlah untung. Dah dapat modal. Okay, daripada jualan tu, kita beli lagi 40 helai abaya. Macam tu. Dan letak. Promote 40 helai abaya ni. Okay, desain yang berbeza. And then kita promote. Kita jual. Okay, ada orang beli. Ada orang beli. Ada orang beli. Untung daripada situ, kita roll balik dan beli 80 helai abaya. Dan lagi banyak pilihan. Itu maksud dia bootstrap. Bermula dengan modal yang rendah, bermula dengan modal RM1,000, hanya 20 helai abaya. Okay. Dan bila jual, bila dapat untung, kita roll balik dan kembangkan lagi perniagaan. Bermula dengan 20 helai abaya, hari ini kami telah ekspor berpuluh ribu abaya. Bermodalkan RM1,000. Faham tak teknik bootstrap? Kita mula kecil, kita start small and grow big. Itu yang saya cadangkan anda lakukan daripada awal tadi. Start small, grow big. And abaya ni mahal sikit sebab tu modal dia RM1,000. Most of the things kan, kalau anda nak mulakan perniagaan, tata modal anda bawah RM1,000. So itu target dia. Untuk anda mulakan perniagaan, modal bawah RM1,000 menggunakan teknik bootstrap. Awal-awal, jangan beli banyak stok, kita mulakan stok yang sedikit. Dan kita rollkan untung, tambah lagi stok kita, tambah, dan kita grow big. Okay, itu yang saya lakukan, itu yang pelajar-pelajar kami lakukan juga. Hopefully anda pun buat yang sama. So jangan risau sebab kita mulakan perniagaan online daripada rumah, kita gunakan smartphone je, kita gunakan laptop saja. Bukannya perlu ada kedai, kan? Kalau ada kedai memanglah sewa pun dah RM1,000, nak renovate kedai pun dah berpuluh ribu ringgit, kan? Perniagaan online modal dia rendah sahaja. So kita nak mula daripada rumah, start small, grow big. Setuju tak? So far. Okay, right? So, langkah pertama kena ada produk. Langkah kedua, pembekal, pemborong, kilang, founder. Okay, tak kiralah daripada mana anda dapat produk tersebut. Langkah ketiga, kita nak jual online. Kita perlu ada platform. Ini langkah ketiga dalam perniagaan internet. Okay, so now kita ada produk. Tak kiralah produk apa. Telekom katakan. Sunglasses katakan. Bunga artificial katakan. Ataupun yang gel tadi tu.
Okay, ataupun baby carrier. Tak kiralah produk apa atau perkhidmatan apa. Next, kita kena cerita pasal platform. Langkah ketiga. Di Malaysia, platform yang paling famous adalah TikTok Shop famous, Shopee famous dan juga laman web. Nah, laman web ni kan dia kurang famous. Tapi let me tell you, adalah sangat penting. Untuk sesi kali ni, tak sempat saya nak go through Shopee, tak sempat saya nak go through TikTok Shop. Tapi kan, most probably anda dah tahulah lebih kurang apa tu TikTok Shop, apa tu Shopee kan. Tapi anda perasan tak? Contoh-contoh yang saya tunjuk anda tadi, banyaknya ada laman web. Okay? Sebab apa? Sebab laman web adalah sangat-sangat penting untuk kembangkan lagi perniagaan anda. Bukan saya nak kata, jangan letak kat TikTok Shop, jangan letak kat Shopee. Bukan. Maksud saya kan adalah, walaupun anda berniaga kat TikTok Shop, walaupun anda berniaga kat Shopee, anda kena ada laman web. Anda tambah laman web. So, bila ada laman web kan, lagi mudah untuk dapat lebih ramai pelanggan dan saya akan tunjuk contoh dia. So, jadikan langkah ketiga, kita kena ada platform. Okay? Bila kita ada laman web sendiri, kita lebih in control. Apa maksud dia? Ini antara kebaikan mempunyai laman web. Bila ada laman web sendiri, kita lebih in control. Contohnya, bagus TikTok Shop, Shopee pun bagus. Tapi betul tak? Kadang-kadang mereka akan ubah undang-undang mereka, ubah syarat mereka. Ada kalanya mereka akan naik commission. Okay? Shipping pun mereka akan guna shipping pilihan mereka. Kita tak in control. Right? Memanglah sebab itu platform mereka. Tapi bila ada laman web, dah tak ada commission dah. Kita dapat profit kesemuanya. Kita boleh pilih kita punya own penghantaran dan sebagainya. So kat situ saja kan, that's why walaupun anda berniaga kat TikTok Shop ataupun dekat Shopee, better ada laman web supaya anda in control of perniagaan anda. Dan juga kita pun tahu dekat Shopee, dekat TikTok Shop persaingan ramai. Betul tak? Persaingan ramai. Okay? Jom saya tunjuk anda satu contoh ni, pelajar kami. So pelajar kami ni kan dia jual apa tau? Dia jual pakaian muslimah untuk bersukan. So ini adalah TikTok dia, Numa HQ. Dia buat pakaian muslimah untuk bersukan. Untuk renang ada, beriadah, pergi hiking ada, untuk jogging pun ada. Okay? So ini adalah TikTok dia. Okay? Tapi apa yang didapati, pakaian renang muslimah, pakaian sukan muslimah dekat TikTok Shop, dekat Shopee, persaingan dia ramai. Persaingan terlalu ramai. Dan betul tak? Ini anda pun tahu kan, bila persaingan ramai, persaing harga berlaku. Orang jual murah-murah, orang jual murmur. Sebagai pembeli, kita seronoklah murmur. Okay. Tapi sebagai penjual, persaingan harga memang susah untuk kita growkan perniagaan. So, jadikan apakah nasihat saya? That's why better ada juga laman web. Okay. Dan ini adalah laman web pelajar kami tu. Ini. numaware.com. Perniagaan yang sama dekat TikTok Shop, dekat Shopee pun ada, tapi laman web pun ada. Tiga-tiga tu penting kan saya kata. Okay. Dan apa jadikan? Sebab persaingan harga dekat Shopee dengan TikTok Shop amat-amat ketat, okay, amat-amat tinggi. Dengan laman web ni, dia dapat jana keuntungan yang jauh lebih tinggi lagi. Sales dia daripada laman web ni kan 1 juta setiap tahun. Lebih 1 juta sales dia setiap tahun. Dia katakan daripada laman web dia dapat 80% jualan, daripada TikTok Shop 10%, daripada Shopee lagi 10%. Okay, so 80% jualan dia dari .com dia, dari laman web dia. Nampak tak? Itu salah satu kelebihan bila kita ada laman web, kita lebih in control, okay, dan juga persaingan kurang kat sini. So that's why saya selalu kata TikTok Shop tu bagus, Shopee tu bagus. Tapi kan kalau anda ada laman web, lagi bagus. Di mana anda boleh maksimalkan lagi pendapatan perniagaan anda. Lebih-lebih lagi kalau anda sendiri dah perasan dan anda sendiri sedar dekat TikTok Shop, dekat Shopee, persaingan terlalu ramai. Okay? Untuk perkhidmatan, kalau anda buat servis. Untuk perkhidmatan kalau anda buat servis, mesti ada laman web. Sebab apa? Servis tak boleh letak kat TikTok Shop. Tak boleh letak kat Shopee. Betul tak? So kalau anda buat perkhidmatan, contoh anda ni ejen hartanah ke, anda ni buat takaful ke, then anda mesti ada laman web untuk meramaikan lagi pelanggan anda. Okay? So contohnya ini pelajar kami. Pelajar kami ni seorang ejen takaful, okay? Dan kami kata kena ada laman web.
Di laman web dia kan, dia share a lot of information. Again, laman ni kan boleh buat sendiri. Tim kami boleh ajar anda macam mana nak bina laman web. Anda boleh jimat dalam RM2,000, tak payah nak upah orang bina laman web. Dia buat laman web dan kat laman web dia share a lot of information. Sebagai ejen takaful dengan Great Eastern, okay, dia kongsikan a lot of information. Right? Dia buat newspaper cutting untuk tunjukkan apakah impactnya bila tak ada takaful, apakah impactnya bila ada takaful, macam mana takaful dapat membantu keluarga, dan dia gunakan ni untuk dapatkan lebih ramai lagi prospek untuk perniagaan takaful dia. Dia kongsikan lagi banyak information. Buat masa ni kan anda tak tahu nak sharekan information apa, tak apa, nanti kita akan sharekan dengan anda apakah maklumat-maklumat yang memboleh anda tarik lebih ramai pelanggan untuk beli dari anda. Tak kiralah produk atau perkhidmatan. Dia tunjuk contoh-contoh bagaimana pelanggan dapatkan pulangan daripada takaful. Dia sharekan juga screenshot, cakruman dan sebagainya, pulangan, pampasan, claim untuk meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap perniagaan dia. Kalau berminat, contact dia. Dia kata, share lagi newspaper cutting, case studies untuk memberi keyakinan kepada orang ramai. So bila orang yakin, ramai contact dia, ramai hubungi dia. Sampai dia kata apa kat saya kan, dia kata, nampak testimonial pun banyak. Dia kata kat saya, sampai tak cukup tangan nak handle prospek. Best tak? Kalau anda menjalankan perniagaan, anda tak cukup tangan handle prospek. Dan inilah yang saya katakan anda, kalau anda buat perkhidmatan, sangat penting untuk ada laman web. Mesti ada laman web. Sebab apa? Bila anda tak ada laman web, kan, anda buat perkhidmatan, anda dah tak ada platform. Perkhidmatan tak boleh letak kat TikTok Shop, perkhidmatan tak boleh letak dekat Shopee. Clear tak so far? So jadi perkhidmatan kena ada laman web, mesti ada laman web. And laman web juga kan in total dia akan memberikan keyakinan orang ramai terhadap perniagaan anda. Number one reason orang tak beli daripada anda sebab orang tak yakin. Tapi bila ada laman web, tak kiralah anda jual produk, anda jual perkhidmatan, ia akan meningkatkan keyakinan dan kat situlah kita boleh dapatkan lebih banyak sales. So jadi pentingnya untuk anda ada laman web. So ini lagi pelajar kami. Nah pelajar kami ni dia jual sambal dan dia ada laman web. Sambal dia letak juga dekat TikTok Shop dengan Shopee, dia letak juga. Macam saya kata, walaupun letak kat TikTok Shop, walaupun letak kat Shopee, make sure ada laman web supaya kita lebih in control of perniagaan kita. Yang beli dekat TikTok Shop, okey lah, kita dapat untung. Yang beli kat Shopee, kita still dapat untung. Tapi kita ada laman web, juga kita boleh dapat untung. Betul tak? Kan? Rezeki ni kan luas. So ini laman web dia. Dan pada mulanya kan sebelum ni dia dapat jual 10, 15 botol sehari. Tapi lepas ada laman web, dia boleh jual lebih 100 sambal sehari. So that's how anda boleh gunakan laman web untuk meningkatkan keyakinan orang untuk cuba produk anda, perkhidmatan anda. So ini contoh laman web jual produk. Ini Together Baby Carrier tadi tu kan saya dah tunjukkan kepada anda bagaimana laman web dia in English, alright? Dan boleh dapat pelanggan dari luar negara. Laman web juga boleh letak kat TikTok Shop, boleh letak kat Shopee, tapi tambah laman web untuk memberi pulangan maksimum untuk perniagaan anda. So kalau anda yang dah ada perniagaan sekarang dan anda rasa kenapa susah untuk anda convertkan pelanggan, inilah masanya untuk anda ada laman web. Ini laman web Wahida tadi tu yang merupakan ejen takaful sampai tak cukup tangan. Kalau anda menjalankan perkhidmatan, tak kiralah apa saja perkhidmatan, trust me, inilah cara dia untuk anda dapatkan lebih ramai prospek dan pelanggan untuk perkhidmatan anda. Kena ada laman web. Dan Numaware seperti mana yang saya kongsikan dengan anda tadi tu, bagaimana walaupun jual kat TikTok Shop, walaupun jual kat Shopee, tapi sebab persaingan ramai, di laman web dia make juta, millions. And contoh Numaware ni kan pada mulanya kan dia tak tahu pun nak jual apa. Ini contoh pelajar kami pada mulanya from zero, macam ramai antara anda kan tak tahu nak jual apa. And they join program kita untuk dapat idea nak mulakan perniagaan apa. And hari ni perniagaan dia making millions, berjuta. So itu antara pelajar-pelajar kami program Open Education, program intensif perniagaan internet dan strategi bidang sosial. Saat lagi saya akan share a bit more dengan anda. Dan bagi saya inilah antara kesilapan usahawan online. Bila anda tak ada laman web, bila anda tak ada .com anda sendiri. So jadi trust the process. Harapan saya kan for the past sejam lebih tadi anda trust the process. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 untuk berjaya sebagai usahawan online, mulakan perniagaan daripada rumah, start small, grow big. Ada langkah-langkah dia.
trust the process. Sebab kejayaan ni kan telah tercipta. Kita perlu ikut saja, tiru saja langkah demi langkah orang yang berjaya. Aplikasikannya untuk perniagaan kita. Okey, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan ada satu lagi langkah. Langkah 4. Dan langkah 4 ni kan adalah langkah yang paling penting dalam perniagaan. Langkah yang anda mesti lakukan, langkah yang buatkan ramai gagal. Termasuklah saya satu ketika dulu. Kenapa perniagaan saya gagal? Sebab lemah dalam langkah keempat. Lemah dari segi marketing. Betul tak? Bagi anda yang ada online sekarang ni, antara anda menjalankan perniagaan, setuju tak? Ramai antara kita lemah marketing. Susah nak dapatkan pelanggan. Susah nak closekan sale. Okey, dapat sikit-sikit boleh, tapi nak dapatkan banyak macam mana? Cara dia belajar marketing. Okey, so part 1 tadi kan saya dah kongsikan dengan anda tentang nak jual apa. Harapan saya kan anda dapat sedikit ilmu dan terbuka fikiran anda tentang apakah langkah awal, langkah pertama untuk anda mulakan perniagaan online dari rumah. Part 2 saya nak kongsikan tentang marketing ataupun pemasaran, iaitu kan langkah yang paling penting untuk menjanakan anda pendapatan. Nak growkan perniagaan, nak kembangkan perniagaan, nak dapat banyak keuntungan, belajar marketing yang betul. Dan saya nak tunjuk anda langkah demi langkah macam mana nak buat marketing untuk memaksimalkan lebih ramai lagi pelanggan anda, keuntungan perniagaan anda walaupun dari rumah. Okey, jom kita cerita tentang pemasaran. Okey, so untuk pemasaran dan marketing ni kan saya akan kongsikan anda dalam bentuk modul, boleh tak? Okey, modul program kami ni Open Education. Dan dalam Open Education ada lebih kurang 12 modul dan modul-modul ni kan akan membuka mata anda supaya anda nampak apakah langkah-langkah yang perlu anda lakukan, apakah modul-modul yang anda perlu belajar untuk kembangkan lagi perniagaan anda. Dan modul-modul ni kebanyakannya adalah modul marketing. So boleh tak saya spend lebih kurang 25 minit dengan anda, okey, untuk saya go through modul-modul di bawah Open Education, program saya, program intensif perniagaan internet dan strategi digital sosial. InsyaAllah anda juga akan dapat pelbagai ilmu dalam perkongsian saya ni. Dan bagi anda yang berminat, anda juga boleh jadi macam pelajar-pelajar kami tadi, menyertai program Open Education, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Okey, dan seperti mana yang saya kongsikan dengan anda, saya mula mengajar perniagaan online pada tahun 2006. Masa Aziz Ali paksa saya tulis buku saya pertama, betul tak? Tapi sebelum tu, saya dah mulakan perniagaan pada tahun 2000. Antara 2000 hingga 2006, saya mulakan perniagaan daripada rumah saja, saya dengan isteri, dengan Kak Syaz, dan menjana pendapatan beberapa juta dari rumah sahaja. Tak mengajar orang pun masa tu. Tak sehingga Aziz Ali minta saya buat buku, Rahsia Jutawan Internet Terbongkar, dan kat situlah mula lahirnya Open Education. Pada itulah mulanya saya mendidik orang-orang Malaysia cara mulakan perniagaan online dari rumah dengan cara yang betul. So sejak tahun 2006 lagi kan kami telah melahirkan paling ramai usahawan online berjaya dari rumah. Dah lama dah saya buat ni. So sebelum ni modul-modul perniagaan saya diajar oleh OUM dan juga AEU. Saya sebagai seorang lecturer di OUM dan AEU sampaikan ilmu-ilmu perniagaan melalui modul perniagaan online dan juga strategi media sosial. Okey, untuk beberapa tahun sehinggalah saya pindah ke Dubai, okey, dan dah tak terikat dengan OUM dengan AEU. Dan sejak tu juga kan modul-modul kita buat di bawah pusat latihan kami Open Education sahaja. Dah tak terikat dengan OUM, tak terikat dengan AEU. And bagusnya kan, nanti saya akan sharekan dengan anda. Bila dah tak terikat dengan OUM, tak terikat dengan AEU, ada sesuatu yang best yang akan memberi manfaat kepada anda. Sekali lagi, saya akan sharekan dengan anda. Okay? So sekarang ni di bawah Open Education bersama saya IK, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial telah membantu ramai usahawan-usahawan tempatan ada rezeki dapat membantu anda. So jadikan saya akan kongsikan dengan anda modul-modul dia dan bagaimana program ini telah membantu pelajar-pelajar kami. Okay, so sebelum tu, right, program ini adalah program online. Program hybrid online. Sebab apa macam anda pun tahu saya sekarang ni berada kat Dubai, kan? So saya boleh ajar anda macam ni secara online, okay, secara live bersama anda di bawah Open Education. Konsep pembelajaran dia adalah program ni adalah 6 bulan dan ada 12 modul dalam program ni. Okay. Kenapa ada 6 bulan plus 3? Kalau anda tertanya kan. Sebenarnya kan in total 9 bulan. Sebab apa kan kita akan beri ada bantuan dan bimbingan sepanjang 9 bulan program ini.